Apa kita bincang lancar je lah. Okay, baik. Coordination and response. Koordinasi dan juga tindak balas. Okay. Saya guna buku teks ya. Buku teks kamu tu memang dah lengkap lah. Baik. Keadaan pertama yang perlu kamu tahu dalam tajuk koordinasi dan juga respon ini, tindak balas ini adalah hemostasis. Hemostasis in the living things. Okay. Hemostasis di dalam benda-benda hidup. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan hemostasis? So, siapa yang ada print out, tolong highlightkan ayat ini. Okay, siapa yang tak ada, tolong salin. Maksud untuk hemostasis. Sebab ini adalah penting. Hemostasis refers to the maintenance of the internal environment in the body of an organism, such as temperature, water, pH, and blood pressure to be in a balanced and stable condition. Okay, so maksud untuk hemostasis ni adalah bahagian badan kita ni, dia akan maintainkan bahagian dalaman badan kita ni, okay, dari sudut suhu, air, pH ataupun blood pressure. Okay, sekiranya dalam badan kita ni, okay, kita sebagai living thing, dalam badan kita ni tidak dimaintainkan bahagian-bahagian temperature, air, pH dan juga blood pressure ni, dia akan menyebabkan badan kita akan rosak. Kalau badan kita akan rosak, dia akan ada penyakit dan juga boleh membawa kepada kematian lah. So, memang kita ni diciptakan ada satu kondisi di mana dia nak balancekan bahagian dalam internal environment ni supaya kita ni dapat hidup secara sihat dan juga kita dapat hidup yang dalam jangka masa yang lama lah. Okay. So, itu maksud untuk hemostasis. Okay. Baik. Hemostasis ni senang je, tak susah pun tajuk ni. Okay, baik. Hemostasis in human. Have you ever used an oven? Do you know that thermostat is used to control the temperature in oven? Okay. Dalam oven, okay, nak bagi contoh lah, contoh situasi untuk hemostasis. Kalau dalam oven, dia ada satu benda yang kita panggil sebagai thermostat. Thermostat ni ada function dia, control the temperature of the oven. Maksud dalam oven ni, apa function oven? Tulis kat dalam chat je, apa function oven? Apa function oven? Takkan ada word. Apa function oven? Tulis dalam chat. Okey, panaskan makanan ataupun panaskan makanan lah. Nak buat kek ke, nak buat cookies ke, apa ke, menggunakan oven. So, kalau oven, kita ada tetapkan suhu. Kalau kamu tengok dekat bahagian dalam buku teks ni, okey, buku teks ni, kamu tengok dia tetapkan suhu dia. So, kalau katakanlah kamu nak buat kuih raya sekarang ni kan, dia tak boleh suhu yang terlalu panas. Kalau terlalu panas, kamu punya apa dia ni, kuih raya hangit. Kalau suhu yang terlalu tidak terlalu panas ataupun terlalu sejuk, dia akan menyebabkan kamu punya kuih raya tu takkan masak. So, perlu temperature yang betul-betul. Okay? Katakanlah kamu letakkan temperature dia 120 degree Celsius. 120 degree Celsius. So, dalam oven, dia ada satu benda yang kita panggil sebagai thermostat untuk control the temperature. So, ini adalah lebih kurang macam hemostasis. Hemostasis di dalam oven. Di dalam oven, dia ada thermostat di mana dia control temperature dalam oven. Maksudnya thermostat ni function dia, bila dah sampai tahap suhu, contohnya kalau kamu nak masak apa dia ni, kuih raya, 120 degree Celsius sampai 120 degree Celsius, dia akan limit dan dia akan matikan bahagian temperature, rising temperature, so temperature tidak akan meningkat lagi. Dia akan maintainkan temperature tersebut. Itu function untuk thermostat. Okay? Di dalam oven lah. Okay? So, kamu boleh baca kat sini, detect the temperature of the oven is too high, the heating function in the oven will switch off. Macam cikgu cakap tadi lah. Kalau temperature dia dah sampai 120 degree Celsius, dia akan switch off. So, temperature tidak akan meningkat lagi dah. Okay? So, itu function untuk thermostat. Kenapa kita nak belajar tentang thermostat untuk oven ni? Sebab kita nak bandingkan dengan hemostasis di dalam tubuh badan manusia. Apa maksud hemostasis? Yang tadi. Untuk maintainkan temperature di dalam badan, maintain the internal environment in the body, so temperature, air,
pH dan juga blood pressure. pH ni apa? Dah belajar belum pH? Tulis dekat dalam chat jap. Dah belajar ke belum tentang pH? Respon dalam chat jap. pH ni tentang apa? Tulis dalam chat. Okey, bagus. Berkaitan dengan alkali ataupun asid. Okey. pH untuk alkali berapa? Tulis dalam chat. pH untuk alkali. Skor rendah dulu belajar kan? 7 dan ke atas. Okey. Baik, tahulah. Kalau neutral, pH untuk neutral? Tulis dekat dalam chat. Siapa nak respon? Tolong respon sikit dalam chat. Sebab cikgu dah mute kamu ni. Kalau neutral apa? Hello, pH untuk neutral berapa? Kalau tak tahu, tulis tak tahu. Tulis dalam chat. Kamu dengar tak ni? Tak tahu. Okey, tak tahu. Okey. Kalau tak tahu. Okey. Kalau untuk neutral, dia adalah 7. pH dia 7. Kalau alkali, 7 dan ke atas. Kalau untuk asid, 7 dan ke bawah. Bawah daripada 7 lah. 6, 5, 4. Okey. Tak belajar suara rendah tu? Belajar ke tak tulis dalam chat? Berkaitan dengan asid, alkali dengan neutral? Tak kan? Oh, tak belajar. Okey. Ni kata ada yang belajar ni. Emir Rizki ni kata dia belajar. Okey, pH ni dia berkaitan dengan keasidan dan juga alkali. Maksudnya, sekejap. Buka sikit. pH ni dia berkaitan dengan asid dan juga alkali. Okey, kata kalau dalam ada bahan, kalau kita nak tentukan pH tersebut, dia nilai sebenarnya pH ni. Nilai dia kita akan ambil daripada neutral 7. Benda yang neutral 7, okey. Benda yang asid kurang daripada 7, 6, 5, 4. Nilai 6, 5, 4 tersebut adalah nilai untuk asid. Makin ke bawah makin tinggi keasidan untuk sesuatu benda tersebut. Kalau 7 dan ke atas itu alkali. Contoh alkali apa dia? Sabun, okey. Cuka asid. Selalu deterjen lah. Deterjen itu adalah alkali. Alkali 7 dan ke atas. Maksudnya 8, 9, 10 nilai. 8, 9, 10 pH tu dia adalah sifat alkali. Makin meningkat nilai tersebut, makin bertambah sifat kealkaliannya. So nak tahu air yang kamu minum tu bagus ke tak, nilai dia patutnya 7 lah. 7. pH Okey, baik. Teruskan lagi. Ni pH. Okay, pH. Okey, bukan perkataan harapan pH ni berkaitan dengan asid dan juga alkali dan juga neutral. Okey, baik, seterusnya. So termostat tadi cikgu dah beritahu contohnya dalam oven. Sekarang untuk manusia. The same goes to our body, which has a mechanism that regulate body temperature, water content and other to be in the balance table. So termostat ni function dia lebih kurang macam dalam tubuh badan manusia yang stabilkan temperature, water content dan juga yang benda-benda lain lah. So kita akan belajar berkaitan dengan benda-benda tersebut, homeostasis tersebut. Okey, seterusnya. Thermostatic control process. Okey. Ini berkaitan dengan temperature kamu tengok badan kamu ni sebenarnya sayangkan diri kamu. Bahagian badan dalam badan kamu dia sayangkan diri kamu, so dia tak nak kamu ni dalam keadaan yang sakit ke apa ke, so dia nak bantu kamu menyesuaikan diri kamu dengan keadaan sekeliling. Contohnya, kamu tengok kat sini, normal temperature range ni kamu tengok tengah-tengah ni. Normal temperature range selalunya manusia berapa degree Celsius? Normal temperature manusia, tulis dalam chat. Normal temperature untuk manusia. Okey, 37, 36 lebih. 35 tu dah kurang sikit lah. 36 ataupun 37 lah. 36 ataupun 37 degree Celsius. So, kalau temperature kamu meningkat, ni.
kalau temperature kamu meningkat, kamu tengok bahagian atas ni, kalau temperature kamu meningkat, dia ada control center, okay, dan dia akan corrective mechanism, dia akan membetulkan balik keadaan tersebut. Katakanlah kamu punya normal temperature range 36 degree Celsius, control center akan hantar kalau kamu punya apa dia ni, temperature meningkat, katakanlah jadi 39 contohnya, tinggi juga tu 39. Control center akan hantar information, dia akan memperbetul balikkan keadaan supaya temperature kamu akan menurun kepada normal temperature balik, 36 balik. Kalau temperature kamu makin menurun, katakanlah daripada 36 dia jadi 34 contohnya, turun lah. Control center dekat dalam badan kamu akan menghantar information, so dia akan betulkan balik supaya normal temperature kamu akan kembali kepada sedia kala. Okay, 36 balik. Okay, dia akan meningkatkan balik. Okay, baik. Pergi ke bahagian bawah. Hemostasis is important to human. Among the most important hemostasis is the human body regulation of body and body temperature. Dua benda yang penting di dalam badan kamu. Ini berkaitan dengan regulation of water, okay, pergerakan untuk air dan juga temperature untuk badan. Okay. So kamu tengok ada Minah ni tengah minum air dengan yang Mamat ni tengah menggeletar. Okay. So kita akan belajar berkaitan dengan benda tu lah. Okay, baik. Ada yang baru nak masuk. Baru bangun tidur ke baru masuk ni. Okay, baik. So, teruskan lagi. Regulation of water content. Baik. Dalam badan kita, pergerakan regulation untuk air. Sebab kita ni, dalam badan kita ni, percentage of air tu sangat tinggi. So, air sangat penting di dalam badan. Okay. So, regulation of water sangat penting dalam badan. So, hemostasis perlu dilakukan di dalam badan untuk memastikan bahawa dalam badan perlu air yang mencukupi. Dia tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit. Okay, dia kena cukup sahaja. Okay. System that are involved in the water regulation are the excretory system and endocrine system. Okay, excretory system dan juga endocrine system. Tolong tulis dalam chat. Excretory system berkaitan dengan apa yang sebelum ni kita belajar? Kita dah belajar chapter 2 dulu. Excretory system berkaitan dengan apa? Tulis dalam chat. Sistem perkumuhan ni berkaitan dengan apa? Bukan cikgu suruh translate. Excretory system ni berkaitan dengan apa? Tulis dalam chat. Tak tahu dah. Program tak respon ya. Excretory system berkaitan dengan apa? Hello? Cikgu cakap seorang ni. Tak tahu tulis tak tahu. Ya, perkumuhan. Okey. Okey, good. Emergency. Berpeluh. Selain berpeluh, apa lagi? Yang dalam gambar sebelum ni, cikgu tunjuk sebelum ni. Excretory system. Sistem perkumuhan. Dia ada kaitan dengan peluh. Okey, betul. Berpeluh. Bernafas. Okey, betul. Bernafas. Lagi? Air kencing. Okey, good. Betul. 3 benda tu. Berpeluh. Tentang skin. Bernafas. Dan juga tentang pundi kencing kamu lah. Tentang air kencing. Okey, good. Baik, seterusnya. Endocrine. Endocrine berkaitan dengan sistem apa? Tulis dalam chat. Dah belajar juga sebelum ni Endocrine dia buat apa? Ingat balik benda endocrine tu. Yang tinja. Endocrine yang tinja. Itu digestif yang tinja. Ya, 104 ni. Sampai 104 ni betul berkaitan dengan hormon. Ya, betul. Dia akan mengeluarkan hormon. Ya. Endocrine ni berkaitan dengan hormon. Kalau excretory system ni berkaitan dengan perkumuhan. Maksudnya air kencing tadi, pernafasan dan juga skin. Hormon tu apa? Ya Allah, hormon tu apa? Kan cikgu dah terangkan sebelum ni. Hormon tu, contohnya kalau lelaki dan juga perempuan, contoh lelaki dah cikgu juga. Lelaki kalau ada misai, ada janggut. Okay. Disebabkan apa? Bahagian dalam badan kamu, dia merembeskan hormon. Hormon tu adalah cecair di mana dirembeskan untuk memastikan bahawa kita ni boleh dapat sesuatu sign. Contohnya kalau lelaki, kita akan nampak sign dia okey. Dia ada janggut, dia ada misai.
Disebabkan apa? Hormon tersebut dirembeskan untuk memastikan bahawa kita ni nampak genetik lelaki tersebut. Itu berkaitan dengan genetik lah. Kalau yang endocrine untuk yang bahagian dalam hemostasis ni, regulation of water ni, dia rembeskan hormon untuk apa? Sekejap lagi kita akan belajar. Okay. Boleh? Cakap ni faham tak? Excretory system dengan endocrine system ni? Kalau faham tulis dalam chat, kalau tak faham tulis dalam chat. Okay, faham kan? Ya, ada kawan kamu belum nak masuk ni. Tidur ke apa ni? Okay, baik. So, regulation of water berkaitan dengan dua sistem ni. Example of the organ involved are kidney dan juga brain. Okay, kidney dan juga otak lah. Kidney dan juga brain. Okay, kita tengok kat sini ya. Gambar dia ni, tengah-tengah ni, normal water level. Okay, tengah-tengah ni normal water level. So, air yang mencukupi kat bahagian dalam badan kamu. Okay, katakanlah sekarang ni, kita tengok yang bahagian atas tu. Ni, bahagian ni tu. Normal water level, katakanlah kamu minum air, okay, terlalu banyak, minum air banyak sangat, okay, dia akan menyebabkan normal water level ni, dia akan menyebabkan water level makin meningkat. Badan kamu tak boleh air yang terlalu banyak dan juga tak boleh air yang terlalu sedikit. Dia mesti cukup-cukup saja dekat bahagian tengah-tengah ni. Normal water level ni mesti cukup. So bila kamu minum air terlalu banyak, dia akan increase water level. So nak tak nak air tersebut perlu dikeluarkan. Air tersebut perlu dikeluarkan. So siapa first yang detect? Brain. Brain detect, okay, dalam badan kamu air banyak sangat ni. Air banyak sangat, kita tak boleh air terlalu banyak. Brain detect. Seterusnya apa yang brain buat? Corrective mechanism yang brain suggest kan? Brain akan stimulate the secretion of the hormone so that kidney increase the production of urine. Nah, ini yang function untuk endocrine. Endocrine system ni dia akan secretekan hormon, okay? Dia akan secretekan hormon untuk memastikan bahawa kidney, undi kencing kita, kidney, bukan undi kencing, kidney ni buah pinggang. Buah pinggang meningkatkan production untuk urine. Sebab itulah kalau kamu minum air banyak, air kencing akan tulis kat dalam chat apa jadi pada air kencing. Kalau minum air banyak, tak apa ungku. Nanti ni cikgu rekod nanti, cikgu hubung dalam YouTube. Okey, kalau kita minum air banyak, apa jadi pada air kencing? Tulis dalam chat. Putih. Selain daripada putih, kuantiti dia? Ya, memanglah jernih. Kuantiti dia banyak. Okay, warna dia putih dan juga kuantiti dia banyak. Ya, betul. So, more urine is produced. Minum air banyak, body detect, okay, air terlalu banyak dalam badan, kita perlu keluarkan. So, brain detect, dia akan buat corrective mechanism, okay, benda-benda yang memperbetulkan balik keadaan, corrective mechanism. Dia perlu, kidney, dia perlu run untuk memastikan bahawa air kencing akan diproduce secara banyak. So, bila air kencing dikeluarkan, water level akan makin berkurang. Ni nampak water content in the body decrease. Okay, dia akan balik kepada normal water level yang biasa balik. Okay. Baik, kita pergi kepada water level yang kurang. Ni. Normal water level. Lepas tu, katakanlah kamu sedang berpuasa sekarang. Sekarang kamu puasa kan, tak minum air kan. Daripada sahur sampailah buat buka puasa. Jam tu, tak minum air langsung. So, water level kat dalam badan kamu, dia akan makin lama makin berkurangan. Body detect, okay, brain detect. Dalam badan ni, air dah makin kurang lah. Tak boleh ni, bahaya ni untuk badan ni. Air tak boleh makin kurang. Dia mesti cukup-cukup saja. So, bila brain detect brain bahawa water level ni makin berkurangan, so the brain will stimulate the secretion of hormones, so the kidney will decrease the production of urine. Sebab itulah air kencing kamu berkurangan waktu berpuasa. Disebabkan oleh dia tak nak pastikan bahawa water level di dalam badan kamu ni tidak kurang. Dia cukup-cukup saja, normal. So production untuk urine disebut kurang. So sebab itulah kamu rasa haus. Cikgu rasa haus banyak cakap dia ni. Feel thirsty. Okay? Kamu akan rasa dahaga lah. Disebabkan oleh water level yang kurang. Okay? So water content in the body increase. Okay? So dia akan jadi normal water level balik. Disebabkan apa? Secretion of urine tersebut dia dah jadi kurang. Okay. Sekarang faham? Kalau faham tulis dalam chat, kalau tak faham tulis dalam chat. Berkaitan dengan hemostasis untuk water level di dalam badan.
Ini berkaitan hemostasis. Inilah hemostasis. Maintain the internal environment. Kita nak maintainkan keadaan dalaman. Faham tak? Okey, faham faham. Boleh faham. Okey, kita ada 10 minit lagi. Sebab benda ni free macam biasalah. Kalau dah disconnect nanti kamu masuk balik kamu connectkan balik Sebabkan benda free dia hanya bertahan 40 minit sahaja. Okey, dah habis nanti kamu masuk balik. Okey, baik, seterusnya. Regulation of body temperature. Tadi air, sekarang ni berkaitan dengan temperature badan. Okey, kita pergi tengah-tengah ni. Normal temperature 37. Macam kamu cakap tadi, 36 ataupun 37, dia adalah normal temperature. 37 degree Celsius normal temperature. Katakanlah temperature kamu makin meningkat. Waktu panas, kamu main panas kan? Bersukan ke kan? Dekat kebencing kan? Sukan. Waktu terik main bola ke, waktu terik panas. Okey. Bila panas, brain detect bahawa suhu badan kamu makin bertambah. Kamu belajar hemostasis bahawa suhu badan dia mestilah dalam keadaan yang cukup-cukup. Cukup-cukup tu maksudnya dalam keadaan yang 36 degree Celsius ataupun 37 degree Celsius. So bila panas, temperature akan makin meningkat. So brain detect, ini tak bagus untuk badan. So tak bagus untuk badan, dia akan buat apa? Corrective mechanism. Dia akan memperbetulkan balik keadaan. Macam mana cara nak betulkan balik keadaan? Brain akan buat apa? Blood vessel akan dilate. Dilate ni maksud dia apa? Tolong tulis sikit ke dalam kamu nota. Dilate ni maksudnya dia akan mengembang. Blood vessel dalam badan kamu dia akan mengembang. Dilate tu mengembang Seterusnya hairs lie flat. Hairs tu apa? Bulu roma. Bulu roma kamu dia akan mengendur. Okey, dia akan jatuh, dia akan mengendur. Maksudnya dia tak akan menegak, dia akan mengendur saja, flat. Flat bagi ke bawah Okey. Bulu roma akan mengendur. So, disebabkan bulu roma mengendur tu dia akan menyebabkan sweating akan berlaku, increase sweating. Sebab itulah waktu panas kamu akan berpeluh. Sebab apa berpeluh? Air bila dikeluarkan dia akan tulis dalam chat. Kalau air kena pada bahagian badan, badan akan jadi apa? Air itu sebagai mekanisme untuk apa? Tulis dalam chat. Penyejukan ni betul. Agent, coolant agent untuk body. Untuk body. Ya betul. So, sweating ni dia menyejukkan badan sebenarnya. So, kamu janganlah tak bersyukur Katakanlah kamu ni kuat berpeluh ke apa, sebenarnya badan kamu tu nak membantu kamu memastikan bahawa badan kamu ni berada dalam temperature yang normal. Kamu ni kuat berpeluh, cikgu ni kuat berpeluh juga. Buat satu benda dia buat berpeluh. Sebab apa? Disebabkan oleh badan cikgu ni nak memastikan bahawa temperature dia dalam keadaan yang normal, 37. Nak pastikan kamu ni hidup sihat sebenarnya. Bersyukurlah kalau kamu ni sweat Okay. Activity of the skeletal muscle and the certain hormone secretion will reduce and eventually decrease the body temperature. So, waktu temperature badan kamu meningkat juga, dia akan menyebabkan muscle-muscle di dalam badan kamu, muscle-muscle dia akan activity of the skeletal muscle and certain hormone secretion will reduce. Dia akan menyebabkan muscle kat bahagian dalam badan kamu dia akan berkurangan pergerakan dia. Okey. Kalau makin meningkat pergerakan, dia akan menyebabkan temperature akan makin meningkat. So, temperature dah meningkat, kita nak turunkan temperature, muscle tu dia kurang bergerak. Muscle kurang bergerak, so dia akan menyebabkan temperature akan turun. Body temperature decrease. So, dia akan kembali kepada normal temperature. So, ingat baik-baik, bila panas, ingat satu benda, blood vessel dilate, dia akan mengembang. Lepas tu hair, bulu roma dia akan lie flat. Lepas tu kita akan berpeluh. Muscle dia akan kurang aktiviti. So temperature akan drop. So kita akan kembali kepada temperature yang biasa balik. Okay, normal temperature 37 degree Celsius. Okay. Kalaulah waktu sejuk okay. Kalau kita pasang aircon contohnya. Okay, kalau kita pasang aircon, katakanlah kita pasang 16 degree Celsius. So, bila 16 degree Celsius, environment sejuk, badan kamu patutnya 37, nak maintainkan 37 ataupun 36. Environment 16 degree Celsius, sejuk kan?
Bila sejuk, okay, so brain akan detect. Brain detect dia akan buat apa? Ni. Kontra dengan bila temperature increase tadi. Okay, yang pertama, blood vessel constrict. Tadi blood vessel mengembang. Sekarang ni kalau sejuk, blood vessel akan mengecut. Narrow. Constrict tu adalah makin sempit. Narrow. Sempit. Blood vessel tersebut ni, blood vessel tu adalah salur darah. Salur darah kamu akan makin menyempit. Okay. Seterusnya hair stand erect. Okay. Bulu roma tadi dia kendur. Sekarang ni kalau untuk yang sejuk, dia akan menegak. Menegang. Okay. Menegak. Okay. Erect. Hair stand erect. Terusnya sweating akan decrease. Mana ada orang waktu sejuk-sejuk dia berpeluh? Tak ada So tak ada sweating langsung. Tak ada sweating akan berlaku. Skeletal muscle will contract and relax actively. Inilah sebab waktu sejuk kamu ni menggeletar. Waktu sejuk saja kamu menggeletar. Sebab apa? Masa dalam badan kamu dia akan contract, relax. Contract, relax bila dia detect bahawa dekat bahagian environment kamu sejuk. Nak memastikan bahawa geletar tu, nak memastikan bahawa temperature dalam badan dia akan meningkat kembali kepada normal temperature. Sebab itulah badan kamu akan menggeletar, shivering. Shiver. Ya. Sebab apa? Sebab apa shiver? Muscle contract and relax. Sebab apa muscle contract and relax? Dia detect bahagian luar ni temperature terlalu rendah. Okay, setakat ni, faham tak berkaitan dengan temperature? Tulis dalam chat, faham ataupun tidak? Okay, faham Kalau tak faham, tulis dalam chat. Ada yang tak faham? Okay, tak ada Semua faham Okay, baik. Seterusnya. So, brain paling penting disebabkan oleh dia boleh secret, dia akan hantar information untuk secretkan hormon. Hormon ni kamu tak boleh nak kawal. Hanya brain saja boleh kawal. Okay. Tak ada kamu, okay, secret hormon sekarang tak ada. Tak ada. Pembeskan hormon sekarang tak ada. Ni, otak kamu sendiri yang akan kawal. Okay, secretkan hormon waktu ni secret hormon. Dia memang dah sejak azali lagi berlaku macam ni. Kamu tidak boleh kawal. Okay. Baik. So, yang bahagian skin layer ni, yang tadi sebab apa kita sweat, okay. Sebab apa kita berpeluh. Okay, skin layer kalau higher surrounding temperature, bulu roma dia akan flat. Okay, dia akan mengendur, dia akan flat. To reduce air trap on the skin so that the heat can be released easily. Untuk mengurangkan perangkap daripada skin, okay, perangkap air daripada skin. So dia akan menyebabkan heat tersebut dia akan keluar daripada skin tersebut. Kalau kamu tengok kat sini, kalau hair lie flat ni, dia akan menyebabkan ada rongga yang terbuka dekat bahagian skin. So bila ada rongga yang terbuka, dia akan menyebabkan air daripada dalam senang untuk keluar bersama-sama dengan haba, heat. Bila haba dikeluarkan, sebab itulah sweat akan berlaku. Dia akan keluar sekali dengan peluh. Peluh dia adalah sebagai cooling agent. Okay. Sweat can produce more sweat to cool the skin when sweat is evaporate. Dekat dalam badan kamu ataupun dalam skin kamu dia ada sweat gland, kantung peluh. Okay, kantung peluh ni function dia bila dia keluarkan untuk mengeluarkan peluh lah. Disimpan cecair kat bahagian dalam ni. So bila waktu panas saja dia akan mengeluarkan sweat tersebut untuk memastikan bahawa skin kamu akan cool down, akan sejuk. Okay. Blood vessel dilate to let more blood flow close to the skin to increase the heat loss. Okay. Blood vessel dia akan mengembang untuk memastikan bahawa lebih banyak blood yang akan mengalir, so dia akan dekat dengan bahagian skin untuk meningkatkan heat loss. Okay. Bila keluar blood vessel ni dekat bahagian dalam skin kamu ni, dia akan mengembang, so banyak blood yang akan flow untuk memastikan bahawa dia flow dekat dengan bahagian